Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih di atas bacaan doa itu tadi. Guru-guru dan anak-anak pelajar sekalian, suka untuk saya maklumkan secara ringkas biodata penceramah yang tidak asing lagi dengan sekolah kita, iaitu Encik Sukiman bin Harun atau lebih mesra dipanggil dengan Cikgu Sukiman. Dan beliau pernah berkhidmat sebagai kaunselor sekolah selama 20 tahun dan kini hampir 10 tahun sebagai pensyarah di Institut Perguruan Sultan Abdul Halim. Jadi selain itu sejarah pendidikan iaitu ijazah pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling UPM dan juga Master Science Counselling di UUM. Pengalaman dan kepakaran inilah seperti ini dalam bidang bimbingan dan kaunseling ini menjadikan beliau sangat aktif dan sering terlibat dengan program-program kementerian. Jadi beliau amat prihatin untuk bersama dengan kita hari ini agar dapat memberikan suntikan semangat serta input-input bermanfaat kepada pelajar-pelajar Masdi khususnya calon peperiksaan awam pada tahun ini. Jadi tanpa membuang masa, dijemput yang dihormati Cikgu Sukiman bin Harun untuk menyampaikan slot beliau. Dipersilakan. Saya. Okay, saya cuba present tengok. Okay. Boleh? Ada? Ada kah? Tak keluar lagi tapi nampak dalam proses untuk bentang. Macam nak ada. Kita tengok sekejap. So kita buat lain. Okay. Okey. Saya dah buka skrin. Okey, nampak dah cikgu? Nampak dah? Tadi nampak? Tadi nampak dah. Ada Sekali lagi. Sekejap. Ada? Ada. Ada Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna
نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخله به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الهوائج وننال به الغائب وحسن الحواتم ويتسقام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد لكل معلوم لك. Terima kasih pengurusi majlis, terima kasih semua barisan pengurusan sekolah menengah agama Saadah Adiniyah. Terima kasih kepada semua guru, terima kasih kepada semua pelajar dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program kita pada hari ini. Semoga kita terus diberkati Allah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Tuhan terus memberi kita kecemerlangan, kejayaan, kegemilangan dan kehebatan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita bersama pada petang ini dalam usaha untuk berikhtiar mencari sesuatu, mencari penyebab untuk kita terus dibantu Allah dalam usaha untuk kita mencipta kejayaan yang cemerlang, gemilang, terbilang. Kita tak tahu di mana poin penting untuk kita terus melonjak ke hadapan. Namun kita harus sentiasa mencari ruang dan peluang untuk kita belajar dan mencipta sesuatu dalam kehidupan kita pada hari ini. Pertama, saya amat berharap kepada semua pelajar yang terlibat dalam aktiviti penting iaitu proses pembelajaran dan peperiksaan bagi mencipta kejayaan untuk diri dan orang lain. Kita kena ubah tabiat penting dalam hidup. Sebab tabiat ni dia membentuk akhlak dan akhlak merupakan penyebab untuk kita mendapat pertolongan Allah. Maka marilah kita berusaha sedapat mungkin untuk membina akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Berikhtiar dan berusahalah. Di antaranya ialah untuk kita menepati masa. Itu yang paling penting jadi. Maknanya kalau kita ada program hari ni pukul 3, harap 2.30 tu kita dah berkemah, bersedia dan meletakkan diri kita untuk aktiviti yang sepatutnya. Sama juga dengan kelas, kan? Kita kena duduk bersedia. Perkara-perkara ni sebenarnya tidak perlu dilihat oleh manusia, tidak perlu dipantau oleh orang-orang yang signifikan dengan kita, ibu bapa kita, cikgu-cikgu kita. Tak perlu. Sebab apa? Sebab kita yang nak. Impaknya adalah untuk diri kita. Pertolongan Allah datang
untuk diri kita, maka kita kena berusaha membentuk diri, bersedia membina diri secemerlang mungkin agar kita terus mencipta kejayaan yang cemerlang. Untuk mencipta kejayaan cemerlang ni dia bukan satu benda mudah, bukan benda sembang-sembang. Kalau tidak ada pertolongan Allah, dia susah ni. Jadi kita buat macam mana pun susah untuk kita mendapat apa yang kita inginkan. Tapi kalau dengan pertolongan Allah, benda tu mudah kan. Wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin. Kita merancang, Tuhan pun merancang. Rancangan Tuhanlah yang lebih baik. So nak bagi Tuhan buat yang terbaik untuk diri kita, kita kena baik dulu. Kita kena tunjukkan nilai-nilai baik dalam diri. Tak payah siapa-siapa paksa kita. Sebab belajar ni memang kehendak kita. Kejayaan dalam peperiksaan pun kehendak kita. Kalau kita berjaya, kenikmatannya adalah untuk diri kita. Tapi jangan pula kita berfikir di dalam pemikiran kita bahawa dengan kejayaan dalam bidang akademik, kejayaan dalam peperiksaan, kita ada ijazah, ada sijil-sijil yang hebat, kita nantinya akan mendapat kesenangan hidup di atas muka bumi. Yang tu tak tentu lagi. Yang tu juga di dalam ketentuan Allah. Sebab tu kemarin dan kemarin dulu lupa saya. Kita ceramah dengan pelajar-pelajar sekolah agama di Kuala Muda. Kemudian sebelumnya dengan Angkatan Tentera pegawai. Dengan Angkatan Tentera kita, saya bawa anak saya sama untuk berceramah mengenai keuangan. Sama juga saya beritahu bahawa anak saya dulu belajar, masuk universiti, keluar kerja dengan Densor, kemudian berhenti dan buat kerja sendiri. Seperti kita nak gambarkan bahawa kerja sendiri yang beliau buat, orang kata tak masuk universiti pun tak apa. Kan? Kerana ada orang tak masuk universiti pun tapi boleh buat kerja itu. Tapi penyataan Allah tu kita kena akui bahawa Tuhan akan mengangkat satu darjat orang yang berilmu pengetahuan. So cari ilmu, test diri dengan kecemerlangan peperiksaan, masa depan kehidupan kita ke mana, rezeki kita banyak mana, itu terpulang kepada Allah SWT. Sebab tu saya bercakap, bila saya cakap dengan pelajar, saya tidak ada formula lain yang saya pakai. Saya minta pelajar saya memastikan akhlak diri berada dalam keadaan baik dan sempurna. Berusahalah, bertindaklah dalam apa keadaan sekalipun untuk memastikan kita mendapat bantuan dan redha daripada Allah. Sebab tu saya kata kalau dalam agama, dari segi punctuality ni macam kita dengan semayang. Maknanya kita tunggu semayang, bukan semayang tunggu kita. So buatlah yang terbaik dalam keadaan bagaimanapun. Okay? Kalau kita terpaksa tunggu, maka takut kita dah ambil masa orang yang menunggu. Macam tadi ramai dah yang tunggu, 40 lebih dah tunggu, orang tunggu kan. Dan tiba-tiba kita terpaksa tunggu orang yang lambat. Jadi kita dah mengambil masa orang yang tunggu. Sebab tu saya selalu kata, saya kalau kuliah-kuliah saya pun dengan pelajar, kalau kita pukul 3, pukul 3. Kalau orang nak interview saya, pelajar-pelajar daripada IPG lain pun kalau nak interview saya tanya pukul berapa. Kalau dia kata pukul 9, saya tunggu pukul 9. 9.15 tak ada.
Mereka baru nak masuk, call saya kata tak apa, set time lain lah. Okay. Sebab kalau mereka dengan masa pun tak boleh nak pastikan ianya berlaku dalam keadaan yang baik, sukar untuk kita memastikan perkara-perkara lain boleh berlaku dengan baik. Okay. Sebab tu saya memang mengharapkan pelajar gitu. Kan? Saya selalu kata saya bukan pelajar sekolah menengah. Saya bukan sekolah kerajaan. Saya juga adalah pelajar daripada sekolah agama. Sekolah agama rakyat. Saya ambil SRP 1979, calon persendirian di sekolah agama rakyat. Ketika itu saya bersekolah di sekolah agama Sungai Bakap. Saya lepas darjah 6, pak saya hantar saya di sekolah agama Pokok Sena Kepala Batas. Lepas Dadi, 2 tahun di sekolah agama Kepala Batas. Tuan Guru Haji Ahmad meninggal, pak saya pindahkan saya ke sekolah agama Sungai Bakap bersama dengan Tuan Guru Haji Yusof. Di situ Tuhan mentakdirkan untuk saya ambil SRP ketika umur saya 15 tahun. Saya pun tak tahu apa itu SRP. Law ni baru saya pandai sebut. Dulu saya tak tahu. Okay, law ni baru saya pandai sebut. Jadi bila kawan-kawan kampung saya selalu tegur saya, Ustaz tak ambil SRP ke? Saya kata SRP tu apa dia? Tapi saya tak tanya mereka lah, nampak agak bodoh kan. Jadi saya tanya abang saya. Abang saya kata SRP tu ialah sijil rendah pelajaran. Kita boleh ambil dengan bayar RM15, lepas tu ambil periksa. Saya ambil SRP 1979. Tak ada cikgu mengajak saya baca buku, saya buat latihan, tak faham saya tanya kawan-kawan, abang-abang saya yang ada. Kan? Adik-adik saya yang belajar di sekolah menengah pada waktu itu, saya tanya ni soalan ni buat macam mana. Saya tanya kawan rapat saya di pondok waktu itu, Ustaz Ruslan Cik Rus yang lah ni memang jadi pendakwah terkenal. Sebab beliau adalah pelajar daripada sekolah menengah masuk ke sekolah pondok. Dia pernah belajar di sekolah menengah, saya tanya dia. Dia nak jawab, tak mau tolong sudah. Lepas tu saya ambil periksa. Kan? Bila saya ambil periksa, tidak ada orang lain yang saya minta tolong melainkan Allah SWT. Kita buat kerja kita, Tuhan buat kerja dia. Saya ingat lagi waktu saya masuk ambil SRP lah. Duduk di Dewan Sekolah Menengah Sungai Bakap. Duduk tepi longkang, seorang diri kan. Selak-selak buku jawapan peperiksaan yang ada kan. Tak ada kawan kan. Nak main duduk seorang sampai ketua pengawas suruh masuk, baru masuk periksa. Tapi bila keputusan keluar, saya dapat A. Okay. Lepas tu balik semula belajar di pondok, gerbung. Lepas tu ditakdirkan bapak saya hantar saya pergi Ma'had Mahmud. Al-Ustaz. Tapi dah pak tak ada duit, 3 bulan balik semula ke sekolah pondok Sungai Bakap. Duduk di sana ikut lah pak nak kata apa. Tiba-tiba arwah abang saya kata, kau pergi masuk Izzuddin. Ada peluang masuk Izzuddin. Saya pun masuk Izzuddin untuk Izzuddin Shah Ipoh. Lepas tu ambil SPM, dapat first grade, sambung ke sekolah agama wilayah sekali dengan Syekh Faisal untuk form 6. Buat Usuluddin, tiba-tiba Tuhan mentakdirkan saya untuk masuk ke UPM walaupun saya tak minta. Hajat hati nak jadi ulama, nak pergi Mesir, tapi Tuhan bagi jadi kaunselor, masuk untuk buat bachelor pendidikan, bimbingan dan kaunseling di UPM. Saya pun masuk belajar. Masuk belajar dalam keadaan tidak ada kekuatan apa-apa. Kan? Bahasa Inggeris pun tak erti apa. Okey, yang tahu Arab sikit-sikit, bahasa Melayu, masuk referen untuk kaunseling dulu dan kini semuanya dalam bahasa Inggeris. Sebab tu anak saya yang terakhir, yang bungsu, buat psikologi sekarang ni, semua dalam bahasa Inggeris. Kami boleh berbincang di rumah sebab dia online 20 hari bulan ni baru nak balik semula ke UPSI. Jadi kami boleh bincang kerana kami dalam sama bidang. Okay, bidang psikologi.
Semua dalam bahasa Inggeris. Tapi dia anak era ini jadi bahasa Inggeris tak ada masalah. Maka banyak referen yang boleh mereka lihat daripada buku-buku. Tapi yang saya nak cerita ni ialah sebab tu saya dengan pertolongan Allah memang saya, ya Allah, syukur sungguhlah kan. Kerana dia memberi kejayaan yang tidak pernah henti-henti. Sebab tu saya tak pernah kata tidak bagi mereka yang memanggil saya untuk ceramah. Sama ada mereka bayar tidak bayar itu tidak menjadi masalah. Saya setiap bulan pun saya ada buat program motivasi secara online kepada pelajar. Okay, setiap bulan. Tak bayar-bayar apa-apa. Mudah-mudahan dengan mendengar suara saya, cochlear dalam telinga boleh bergegar sedikit dan boleh ada perubahan di mana-mana dalam kehidupan. Tak tahu, saya tak tahu nak kata. Tapi boleh kata. Cikgu kalau begini boleh nampak kan? Nampak? Nampak. Nampak, okey. Baik, saya sering ungkapkan sejak dulu, sejak kita pernah berjumpa di mana-mana, di sekolah, di mana-mana je. Kalau dalam radio saya duk bercakap pun saya sebut Tuhan kurniakan 3 perkara kepada manusia. Pertama, Tuhan kurniakan fikiran. Yang kedua, Tuhan kurniakan perasaan. Yang ketiga, Tuhan kurniakan tingkah laku. Fikiran hebatnya sejak dalam perut mak, otak kembang dulu, kemudian perasaan, kemudian tingkah laku kita. Apa yang kita fikirkan, itulah yang kita rasa. Apa yang kita rasa, itulah yang menyebabkan kita bertingkah laku. Sebab tu tadi saya selalu kata kat pelajar, berfikirlah dengan baik untuk menjadi seorang pelajar yang baik. Bertingkah lakulah dengan baik untuk menjadi seorang pelajar yang baik. Rasailah sesuatu dengan baik untuk kita menjadi manusia yang baik. 3 elemen ini perlu ada dalam diri, perlu dipositifkan dalam diri kita untuk kita menjadi baik. Sebab tu Tuhan kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nampak kata perasaan tu penting. Sebab tu saya selalu kata anak isteri kita rasa mereka Tuhan yang kawal. Anak kita nak hormat kita, nak buat positif, nak rajin belajar, nak apa, Tuhan yang kawal. Jadi kita kena minta pertolongan Allah SWT. Kul fa inni qarib ujibu da'watid da'i ila da'ani. Sebab tu kita kena fikir. Fikiran kita. Sebab tu saya ambil tajuk ni hari ni untuk mengajak pelajar berfikir pada alam kehidupan ini. Kerana matlamat besar hampa, bukan kita. Hampa ialah untuk mencipta kejayaan dalam peperiksaan. Mudah-mudahan dengan kejayaan itu dia memberi manfaat kepada banyak pihak. Kepada diri kamu sendiri, kepada ibu bapa kamu yang ada anak-anak, yang mengharapkan kejayaan anak-anak, kepada guru kamu, kepada masyarakat, adik, kakak, abang, mak menakanmu. Inilah yang perlu kita fikirkan. Mudah-mudahan dengan fikiran itu, dengan fikiran yang positif itu, dengan fikiran yang jelas itu, kita akan dapat terus mencipta kejayaan melalui tingkah laku kita. Sayanglah kalau kita tak buat sesuatu sedangkan Tuhan mengurniakan segala kemudahan pada diri kita. Kan? Sayang. Macam baru ni dengan sebuah sekolah bincang pasal PDPR. Ada cikgu kata pelajar tak ada kemudahan. Jadi pelajar tak fokus. Pelajar ponting kelas PDPR sebab tak ada kemudahan untuk mate, kemudian tak ada line. Jadi cikgu-cikgu pihak sekolah kena pergi bagi kemudahan, beli handphone, bagi
sediakan kemudahan internet kepada pelajar tersebut. Lepas tu saya tanya semula cikgu daripada Penang, kebetulan cikgu daripada Penang. Saya tanya semula, cikgu, selepas bagi handphone, dah beli internet bagi, budak tu ikuti ke kelas PDPR? Dia kata tu masalah dia dah. Kan? Walaupun bagi tapi tak ikut. Kan? Pasal apa? Sebab memang pelajar itu dia tak mau. Okay. Kalau tak mau tak payah cerita apa. Sama juga dengan hampa ini. Kalau hampa tak mau, tak payah cerita apa. Kalau hampa rasa hampa boleh untuk buat kejayaan sendiri, kan, tak payah ada cikgu mengajak apa semua. Hampa rasa macam tu, hampa berhenti sekolah, hampa baca buku sendiri. Buat macam saya dulu. Nanti kot hampa kelam kot. Kan? Kalau hampa ada kekuatan yang luar biasa, sila. Kan? Tak payah susah-susah. Maknanya hampa tak payah masuk dalam bakul pendidikan sekolah menengah agama sa'adah. Tak payah masuk. Sebab kalau hampa masuk, cikgu nak kena fikir. Kan? Soal belajar hampa, kefahaman hampa, attendance kelas hampa, banyak benda mereka nak fikir. Kalau hampa tak masuk dalam bakul tu, hampa duduk di rumah jadi calon persendirian, tak mendaftar di sekolah menengah agama tu, cikgu tak payah fikir. Tapi bila daftar, cikgu kena fikir. Sedangkan hampa tak fikir benda tu. Hampa buat suka hampa ya. Kan? Dalam keadaan PDPR yang begitu lama ni, dah 2 tahun dah, kita tak tahu berapa lama lagi kita akan sambung. Katanya bulan 9 nak buka. Lepas tu kata pula bulan 10. Tambah pula kita ni berada dalam zon merah lah ni. Kes yang begitu banyak. Tak tahu lagi bagaimana. Okey. Berapa panjang lagi? Kalaupun kita bersemuka, kita tak tahu berapa hebat kegunaan Meet ini kan. Online untuk kita terus membincangkan ilmu. Kalau tanya saya di antara bersemuka dengan online ni pada saya lebih baik. Sebab dia membuka ruang dan peluang yang begitu jelas. Kan? Kita boleh bincang dengan siapa saja. Orang bukan bincang pelajaran saja dengan Meet ni. Kan? Bincang keluarga pun. Sembang-sembang keluarga dia buat Meet. Okey. Untuk tanya habang apa tu ini semua. Tapi kita nak bincang pelajaran. Kita bukan saja boleh berbincang dengan guru-guru kita, kita juga boleh berbincang dengan kawan-kawan kita. Minta kawan-kawan kita buat grup, kemudian kita bincang dalam grup. Mereka kata kita kena pandai menggunakan kemudahan IT ni. Kita kena pakai PowerPoint 3, 5, 3 lah apa macam-macam kan. Canggih ni. Saya kata perlukah secanggih itu kalau kita nak belajar? Ataupun cukup dengan apa yang ada ni? Kalau kita nak tunjuk kat kawan-kawan kita, susah sangat kalau kita tunjuk macam ni. Susah sangat ke? Kita tunjuk macam ni. Susah sangat. Tak nampak kalau saya tunjuk macam ni? Saya tunjuk macam ni nampak? Handphone saya ni nampak? Nampak. Nampak. Apa masalah? Kalau kita tulis soalan, kita tunjuk kat cikgu macam ni. Kan? Kita nak kena guna Jamboard kah? Kita nak guna pen kah? Kita nak kena... Itu semua alasan. Alasan tak pandai guna Jamboard, tak pandai guna pen, tak pandai guna PowerPoint 3, 5 berapa saya tak tahu baru ni kan. Yang cikgu-cikgu duk bincang tentang kecanggihan PowerPoint itu yang boleh buat motion dan sebagainya. Tapi saya tanya, adakah pelajar yang menerima pendekatan pembelajaran secara PowerPoint itu, pelajar tahu nak respon? Saya kata kalau macam tu baik tunjuk je macam ni. Pelajar tengok ni 7 campur 3. Nampak ke tak? Pelajar kata nampak, okey. Okey, sekarang awak tunjuk pula awak punya kerja saya. Mereka pun tunjuk. Saya rasa kita ni banyak bagi alasan dalam kehidupan. Sebab tu kita payah. Kan? Ada pelajar bagi alasan kata dia terpaksa bekerja untuk membantu keluarga dia. Kan? Kalau saya jadi cikgu, saya tanya aja. Pergi tanya parent dia. Di antara belajar dengan anak nak pergi kerja membantu keluarga, mana lebih penting? Kalau rasa nak bantu keluarga tu penting, baik. Abang kat bapak dia, abang kat anak dia, okey sekarang ni berhenti sekolah. Belajar secara part time, pergi bekerja untuk ni. Sebab saat lagi susah tak dapat pendapatan.
Nak makan tak cukup, okey, pergi bekerja. Kan? Lepas tu belajar secara part time. Macam mana cara dia nak belajar? Tu dia pandai-pandai sendiri. Kan? Supaya kita tidak membebankan orang lain. Untuk orang lain fikir kepada kita. Tapi kalau kita nak berada di arus perdana dengan bentuk pendidikan yang ada cikgu mengajar yang kita boleh bincang, maka kita kena meletakkan diri kita sebagai pelajar di arus perdana yang boleh sit together dengan cikgu dia. Kalau cikgu kata kita nak buat perbincangan pukul 3, 2.50, 2.55 kita dah ready lah. Pukul 3 kita dah masuk lah. Sebab kita memang menyediakan diri kita untuk belajar. Tapi kalau kita bagi alasan lain, dia membawa banyak masalah dalam kehidupan. Lepas tu kita mengambil pendekatan untuk bunyi pun redha lah, nak buat macam mana redha. Kalau berjaya alhamdulillah, kalau tak berjaya redha lah, nak buat macam mana kan. Dah begitu takdir lah. Kalau dia cakap saya macam tu, saya kata apa? Saya kata kepala bapak hang. Saya memang kasar lagi, minta maaf. Saya akan kata macam tu lah. Kan? Dah dia tak buat, dia tergege. Lepas tu dia main jawab kita nak buat macam mana, cikgu dah takdir, redha lah. Kan? So, nak kata apa kan? Nak kata okey lah, tak apa dah kehendak Allah, nak buat macam mana. Kan? Kita nak jawab macam tu lah. Kalau kan mic kat saya kata kepala otak lah kan. Sebab tu saya, bila pelajar saya buat presentation, kalau kena hantar 30 hari bulan, saya kata 30 hari bulan tu hantar, tak boleh ambil dah. Tapi kalau hantar 20 hari bulan, kita boleh bincang lagi. Sebab saya bukan penilai, saya adalah mentor, saya membimbing untuk pelajar saya buat yang terbaik. Kan? Buat sampai peringkat boleh bagi markah yang terbaik. 30 hari bulan hantar, tak ada bincang-bincang lah. Lepas tu jangan duk jawab kat saya, redha lah encik nak bagi berapa pun. Tu nak boleh kepala dengan saya kan. Saya memang macam tu. Okay, sebab tu saya selalu kata kat pelajar, jangan tergegeh aja. Kita kena buat betul-betul. Sebab Tuhan dah bagi lah segalanya kat kita kan. Ni Tuhan bagi dah panca indera. Betuah. Ada tangan, kaki, hidung, mulut semua. Betuah. Syukurlah. Kan? Dengan panca indera tu tak buat apa-apa, tak maksimum penggunaannya, lepas tu tak minta pula Tuhan mengurniakan panca indera yang terbaik dalam kehidupan, supaya Tuhan bagi sinar cahayanya, supaya panca indera boleh berfungsi dengan baik, kan? Boleh buat sesuatu dengan baik, kan? Kita tak minta tolong Allah untuk panca indera kita menjadi yang terbaik, dia akan memang akan merugikan. Sama agak dengan fikiran kita. Kalau kita tak fikir, kalau kita tak cuba menyelesaikan masalah, tambah pelajar kan, dia tak cuba untuk melatih dirinya menyelesaikan masalah, kan, untuk berfikir macam mana nak selesai masalah ni, macam mana nak selesai masalah ni, macam mana nak jawab macam ni, macam mana nak kata macam ni, kan, hujah macam mana nak ambil, fakta mana nak ambil. Kalau yang tu pun dia malas nak fikir, so dia fikir benda lain lah kan. Tapi nak buat macam mana, memang Tuhan berkata macam tu kan. Aku kurniakan kepada manusia fikiran, tapi sedikit sangat mereka yang berfikir. Jadi kita lah tergolong dalam kalangan orang yang tak berfikir tu kot. Tahu? Patutnya kita tergolong di kalangan orang yang memaksimumkan segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Otak kita berfikir ligat. Macam tu orang bisnes pada fikir ligat tu yang boleh kaya raya kan. Yang ada sebab sentiasa berfikir apa aku nak buat. Macam mana aku nak influence customer aku. Macam mana aku nak jual barang ni. Macam mana. Baru boleh kan. Ni kita sebab tak ada apa kekangan dalam kehidupan ni. Buat apa orang kata apa, bangun pagi makanan ada, tak ada masalah apa. Kan. Yang ketiganya, Tuhan kurniakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni berlamak-lamak macam-macam benda kan. Hari ni pun kita belajar sesuatu. Akibat daripada lambatnya kita masuk, kita belajar sesuatu. Okey? Bila kita nak berhadapan dengan masalah internet dan sebagainya, kita belajar sesuatu. Kita dengan masalah COVID hari ni, kita belajar sesuatu. Kita tengok macam mana Australia dia tak buat lockdown, dia nak hidup bersama dengan virus
COVID ini. Kan? Macam mana kita nak hidup dengan mereka, kan? Suka tak suka kita kena hidup juga. Buat macam mana? Okey. Jadi pelajar kena macam tu lah. Sebab tu saya selalu kata kepada pelajar, ubah diri, ubah pendekatan dalam kaedah belajar PDPR ini. PDPR bukan nganga dengar cikgu mengajak macam awak dengar saya ceramah hari ni. Dan saya ceramah hari ni, kamu rakam, boleh dengar semula 3 tahun lagi. Okey, 3 tahun lagi boleh dengar. Okey, apa yang dirakamkan. Macam depa duk dengar apa? Ceramah saya dalam dalam radio jom dengar sat tu. Kan? Depa dengar ulang. Tu dah bulan berapa dulu tu. Tapi depa duk ulang dengar. Depa hantar pula mic kat saya, tanya suara siapa. Saya kata saya tak tahu suara siapa. Hampa dengar, hampa pikak suara siapa, kan. Tapi saya nak kata apa? Kalau kita dengar macam tu, sama dengan dengar ceramah. Tapi bila kita bersama guru, kita bukan dengar saja. Kita kena berfikir. Kena tanya. Kena bincang. Sebab tu kaedah PDPR ni, pelajar kena baca dulu. Dia kena baca dulu tajuk yang nak didengarnya pada masa yang telah ditetapkan. Kemudian dia tahu apa nak tanya. Dia dah cuba dah berhadapan dengan masalah-masalah dalam tajuk itu. Kemudian dia tanya cikgu dia pada ketika itu. Dan kawan-kawan dia yang mendengar boleh bincang isu itu dengan baik. Ni dia pergi dengar. Macamlah sekali dia boring, dia on dia lena. Tu lagi bahana. Okey? Dia on, lepas tu dia lena buat kan. Jadi itu yang jadi masalah. Macam saya kata dekat budak-budak Maktab Bainun main dulu. Saya kata macam tu. Kan? Ni yang semua dengar ni, yang tak on kamera ni, ada depan saya ke tak ada? Kau on, lepas tu pergi buat kerja lain. Kan? Tidur, tengok cerita Korea, tengok Running Man. Lepas tu, dengar. Jadi, bukan tak boleh, tapi tingkah laku itu membimbangkan. Kalau pada saya sebab tu saya risau. Dia membimbangkan. Saya takut dia menyebabkan kita tak boleh belajar, kita tak dapat kuasai dengan baik, otak kita tak dibantu untuk mencerna sesuatu yang baik. Kita tidak diilhamkan dengan idea-idea yang baik ketika nak menjawab soalan. Sebab tu, bila anak saya di rumah buat online dengan lecture dia, saya kata tak boleh duduk tanah. Kan? Bukan masa untuk ke dapur ni. Kalau waktu kuliah, duduk dan dengar. Pakai gemar-gemar, duduk di sana dan dengar. Kan? Mudah-mudahan miracle power, bantuan, kuasa luar biasa yang kita tak jangka akan membantu kita. Dan kalau bantuan itu datang, Masya Allah, kan? Dia akan menjadi lebih mudah dalam kehidupan. Okey? Ni yang seterusnya. Kita tengok apa yang perlu ada pada diri kita. Kestabilan emosi, ketenangan dalam hidup. Okey, jangan cepat marah, jangan cepat bebai, jangan. Kalau kita marah, bebai, kita tak boleh kawal emosi kita. Dibimbangi apa yang kita belajar, apa yang kita nak ingat, tak boleh ingat. Dan kita kena tenang. Okey? Kita tengok pemikir-pemikir barat bagi analogi tentang emosi. Dia bagi macam mana? Kan? To get and to give create many problem. Nak bagi, nak dapat daripada orang, memang banyak masalah. Kan? Yang tak ada masalah ni apa? Forget and forgive. Orang buat apa pun kita lupakan, minta maaf. Dia nak gambarkan tentang bagaimana kita nak manage rasa kita. Kan? Sehingga dia beranggapan bahawa jangan rasa teringin nak bagi ke orang. Contohnya kita
nak bagi sesuatu ke orang kan. Lepas tu kita ataupun kita nak minta sesuatu daripada orang. Dia memang create problem. Kalau kita bagi pun lagi orang kata macam-macam. Kita minta orang kata macam-macam. Jadi dia menimbulkan ketidakstabilan emosi. Kalau kita memang berada dalam emosi yang cantik kan, ketenangan, maka kalau kita boleh buat dengan baik, maka dianya memberi impak besar. Maknanya kita kena latih kawal emosi kita. Sebab tu dalam belajar ni, dia sebenarnya membawa latihan untuk kita kawal emosi. Jangan berkira sangat, bincang dengan kawan, ajar dengan kawan, share dengan kawan, tanya kawan-kawan. Jangan rasa malu, jangan segan, bincang dengan mereka, bagi idea, bagi pendapat. Ketika kelas berjalan, kemukakan idea walaupun idea itu nampak bodoh, tanya soalan walaupun nampak soalan tu tak power, tapi tanya lebih. Yang penting ianya menghidupkan suasana dan tu yang macam saya kata kan, biarlah terkadang kita menyumbang sesuatu yang nampak kecil dan menyusahkan orang, tetapi kecil dan menyusahkan itu menjadi penyebab untuk orang melonjak ke hadapan, maka kita akan dapat manfaat daripadanya. Pasal apa? Sebab kita tadi, tujuan dia kita nak bincang kan. Kita nak tanya soalan macam ni, nak tanya soalan macam ni. Tapi ianya menjadi kebaikan kepada orang lain. Contohnya macam pelajar duk buat presentation. Present. Macam saya dengan pelajar saya, bila pelajar saya buat presentasi apa-apa, saya kata upload dalam YouTube. Malu cik nanti orang tengok. Kalau benda tu tak elok, tak kemas, nampak tak begitu baik, mudah-mudahan orang belajar daripada perkara yang tak elok dan tak kemas itu. Bukan untuk diri kita. Kita dah selesai dah, kita present, saya dah bagi dah markah. Okey, saya pun tahu kata benda tu tak baik. Saya dah bagi markah dah. Dan jika kita present yang baik, orang lain tengok pula dan mereka boleh mengambil kebaikan daripadanya untuk dicontohi, kita mendapat kebaikan. Dah lah tadinya kita dah dapat markah dah. Lepas tu kita upload pula dalam YouTube. Orang lain rujuk pula mencontohi kita, maka kita akan dapat kebaikan daripadanya. Sebab tu kita tengok jurnal-jurnal ataupun apa-apa maklumat dalam internet ni, kalau orang putih punya, tak payahlah nak join ke, nak beli ke, nak apa, berlambak-lambak. Thesis mereka tu berlambak-lambak. Maklumat yang mereka tulis berlambak-lambak, tak ada masalah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, kita tengok semua ada masalah. Buka-buka ni tak boleh. Buka-buka ni tak boleh. Kena subscribe, kena beli dan sebagainya. Itu masalah. Itu masalah orang kita yang sembang derai. Jadi sebab tu pelajar pada saya, tolong kawal emosi. Okey. Lah ni bila belajar dengan mak ayah di rumah, jadi kadang-kadang mereka tak faham, yang kita perlu memberi masa untuk kita belajar. Pada ketika itulah mereka nak suruh kita buat macam-macam. Maka kalau kita boleh fahamkan mereka, fahamkan. Kalau tak boleh, kita buatlah apa yang mereka nak. Mudah-mudahan kita akan dibantu Allah. Sebab kita tak sangka kan. Kita tak sangka bahawa dengan pertolongan Allah tu, dia akan memberi impak yang lebih baik daripada itu kan. Kadang-kadang kita punya pulun belajar. Tu yang saya hampir menitik air mata apabila pelajar saya buat presentation. Allahu Akbar, saya kata. Kalau orang lain mungkin mereka guna background tapi dia tak tahu tak guna background, buat presentation kan. Nampak kelambu yang tak dibuka sigak di atas je rumah kawan kampung. Nampak dinding kayu, jenang-jenang kayu kan. Dengar ayam berkukuk kan. Celah-celah tu adik pula mai tepa. Tak boleh nak kawan, mungkin tak ada tempat yang terbaik untuk itu kan. Tapi saya tak lihat semua itu. Saya lihat bagaimana dia berikhtiar bersungguh-sungguh untuk buat presentation itu. Kan? Jadi itu keadaan yang terpaksa kita akui kan. Kadang-kadang kita tengok orang PDPR, ada orang yang belajar, ada laptop, ada handphone,
2, 3 sekali boleh on kan. Yang ni boleh tengok, yang ni boleh Google dalam proses itu kan. Ada orang dengan handphone yang sekecil itulah melihat segala input yang ada tentang pelajarannya. Dan kalau mata tak nampak, Allah jenuh berbesak. Ada orang yang laptop, ada yang orang ada PC kan, nampak jelas depan mata. Tak cukup dengan tu, handphone pula ada di tepi untuk Google segala maklumat. Tapi nak buat macam mana kan? Tak buat pula. Dah ada segala kemudahan, tak buat pula. Kan? Duk bagi alasan tu kan. Sebab tu saya selalu kata apa kepada pelajar kan. Kalau kita tak berjaya kan, jangan kata Tuhan tak tolong kita. Sebenarnya usaha kita tak cukup kuat. Kan? Sebab tu kita kena berusaha sedapat mungkin untuk mencipta kejayaan. Kita telah diberi masa yang lama untuk kita mencari segala ruang dan peluang, sebab musabab bagaimana penguasaan ilmu itu boleh berlaku. Tapi dah kita tak buat kan. Kita tak cuba yang terbaik. Kita hanya tunggu paksa macam orang yang nak paksa hujung tahun tu, tunggu hujung tahun tu kan. Sekarang ni tak buat pun. Kalau ujian-ujian kecil-kecil ni buat dah kan. Yang penting cikgu tak marah kan. Buat je lah kan. Orang kata apa, orang Melayu kata apa, melepaskan batuk di tangga. Jadi sikap tu kan, sebab tu kita tengok jauh lah kita kan. Macam pagi tadi lepas program apa, agih prihatin maktab kepada pekerja-pekerja swasta. Lepas tu pergi beli semen, pergi beli pelapik pondok untuk cucu saya. Saya buat pondok untuk cucu saya, pergi beli pelapik. Dulu beli pelapik untuk lapik gazebo ni baru RM10. Lah ni dah RM18, pelapik kecil RM15. Saya tanya, naik harga lah. Dia kata kena naik je, dia kata barang dah mahal. Jadi kita nak kata macam mana lagi kan. Memang macam tu lah, barang naik. Barang naik dia takkan turun-turun lagi. Sayur kalau naik takkan turun-turun lagi. Ikan kalau naik takkan turun-turun lagi. Sebab tu ikan temenung dulu RM2-3 ni. Lah ni mana ada RM2-3. Lah ni belah-belah ringgit. Okay. Maknanya kehidupan telah berubah. Suka tak suka, dia tetap akan berubah. Okay. Yang saya nak perjelaskan ialah kita tak buat. Kalau dulu dalam rumah kita ni semua barang Jepun. Sebelumnya barang US. Barang Amerika kan. Sebelumnya. Lepas tu barang Jepun. Lah ni dalam rumah kita semua barang Cina lah. Telefon daripada Cina. Rok pinggan daripada Cina. Baru ni rumah saya beli kan rok pinggan. Dia buka-buka tengok Cina. Takkan Cina kita tak boleh buat rok pinggan kita ni lagi. Tapi bagaimana mereka kerana kekuatan pemikiran mereka buat. Dan akhirnya mereka berjaya menakluki dunia. Kita mungkin kita terus sembang aja tu lah. Nak buat macam mana. Kita memang kaki sembang pun. Sebab tu pelajar-pelajar kan, patutnya pelajar ni dia kena belajar dan berjaya. Tak ada sembang-sembang. Belajar mesti berjaya kan. Tak ada alasan untuk kata tak boleh lah. Saya tak tahu siapa tak boleh. Tak tahu tak boleh tu tak boleh. Daripada sekarang kena bagi boleh. Macam orang lompat tinggi ya. Kalau dia dah memang tetap tahap tu nak lompat kan. Daripada sekarang ni dia berlatih lompat dah. Macam mana nak bagi lepas. Macam mana nak bagi lepas. Macam mana nak bagi lepas. Kalau macam dalam bidang sukan tu tak apa. Dalam bidang sukan tu sebab nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kod mana pun kena cari juga orang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Perbezaannya pada satu markah saja pun dah. Sudah berbeza nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi kalau dalam perbezaan akademik ni, A tu semua orang boleh dapat A. 85 ke atas semua A. Kan? Sebab tu saya kat pelajar saya kata boleh dapat 85 ke atas semua A. Tak ada masalah A. Hak kamu A, tak ada masalah. Kan? Tentang kalau nanti auditor tanya saya kenapa bagi A, saya kata mereka layak A. Tengok jawapan apa. Baca kalau tak puas hati. Kan? Ni jawapan apa. Sampai macam tu. Sebab A tu kita sama juga dengan pelajar di sekolah. Kan?
A tu menjadi milik semua orang. Semua orang boleh dapat A kalau dia memang berusaha untuk dapat A. Tapi kalau dia tak buat, lepas tu dia nak kata nak buat macam mana? Dah takdir. Tak tahu nak kata. Saya malas nak kata apa kan. Sebab tu saya selalu kata macam tu kan. Kita pukul 4.30 ya, kita landing lah ni pukul 3.56. Pukul 4.30 kita berhenti, tak payah susah-susah. Okay. Baik. Kalau kita bincang bab kejayaan ni, kita selalu kata apa kan? Segalanya bermula dengan matlamat. Kalau dulu dalam program motivasi, kita selalu garis benda-benda ni. Pertama, kena ada matlamat. Yang kedua, kena buat perancangan. Yang ketiga, kena buat pelaksanaan. Yang keempat, kena buat penilaian. Pasal apa kita kena buat matlamat? Sebab matlamat kita boleh tentu tahap kita nak capai apa. Kan? Macam pelajar matlamat dia nak apa? Pelajar matlamat dia nak dapat A. Kalau nak dapat A, kena tanya cikgu. Biasa-biasanya markah A tu berapa? Cikgu kata, oh 75 ke 80. Okey, cantik. Kita jawab-jawab dapat 80. Kita jawab-jawab dapat 85. Kita jawab-jawab dapat 90. Kita jawab-jawab dapat 80. 85, 90, 95. 85. Oh, maknanya kita duk main tu. Maknanya chances untuk kita dapat A tu berlaku. Kan? Ni tanya cikgu markah A berapa? Cikgu kata 75, 80, 85, 90. InsyaAllah A lah kan. Kalau gerah rendah 75 boleh dapat A lah. Kan? Tapi kalau gerah tinggi 80, 85 kan. Tapi dia duk buat latihan, buat peperiksaan bulanan, mingguan apa ni, semester, tengah semester, ujung semester, apa semester kan. 65, 55, 65. Lepas tu pergi tanya cikgu markah A berapa? Kalau gerah rendah, boleh lah kan. Gerah rendah. Dia nak gerah rendah tu banyak nak. Gerah rendah sampai 40. 40 dapat A. Baru layak dia dapat A. Kan? Sampai gerah kena turun untuk dia dapat A. Patutnya dia yang ligan gerah, bukan gerah ligan dia. Tu masalah pelajar kan. Patutnya pelajar daripada law. Sebab tu dalam pencapaian matlamat kita ni, kalau kita dah tetap matlamat, kita kena buat perancangan. Lepas tu kita kena laksana. Kita kena buat latihan. Sampai kita boleh mencapai tahap itu dalam keadaan bila-bila di mana saja kita boleh. Barulah kita boleh berjaya. Ni tak. Kan? Jadi susah. Jadi sebab tu dalam hidup kena ada perancangan. Okey? Rancang kehidupan anda dan kehidupan mereka. Maknanya kita kena buat perancangan. Kita kena rancang. Yang ni kalau kat ibu bapa memang ibu bapa memang kena. Bukan ibu bapa kena well plan untuk anak-anak. Kalau zaman dulu ibu bapa kena beli buku untuk anak pergi sekolah. Beli papan tulis untuk anak pergi sekolah. Beli bag. Lah ni apa? Lah ni kena ada komputer. Kan? Macam mana nak dapat, di mana nak dapat duit? Cari lah. Saya tahu. Macam anak saya kata. Kan? Anak saya kata, ni kan. Kalau kita nak senang dalam kehidupan, kita kena simpan 30% daripada pendapatan. Jam kepala kalau orang dengar. Kan? Kalau pendapatan kita 1,000, kita kena simpan 300. Bukan kita belanja, kita simpan apa yang tersisa. Kan? Tersisa, tobat tak ada sisa. Kan? Tobat tak ada sisa. Kalau kita nak simpan yang tersisa, tobat tak tersisa kan. Habis terus. Kan? Kita kena simpan 30%. Ini dalam pengurusan keuangan. Anak saya kata apa? Kita kena menyimpan secara pro. Maknanya secara profesional kita kena simpan. Kalau pendapatan kata 1,000, kita simpan 300. Suka tak suka simpan 300. 300. Lepas tu daripada 30% tu 10% untuk kritikal, 10% untuk apa ni emergency-nya, 10% untuk sakit demam apa semua. Mana ada pecahan dia, saya pun dah lupa kan. Lepas tu orang tanya dia, macam mana nak simpan 30%? Jawapan dia adalah
Ada tak cita-cita nak simpan 30%? Kalau ada cita-cita nak simpan 30%, maka buatlah macam mana pun supaya 30% itu boleh disimpan. Maknanya carilah, berikhtiarlah, Tuhan pasti akan merealisasikannya. Kan? Manjada wajada, sebut memang sedap kan. Jadi sebab tu dia kata apa kan? Kalau nak buat renovation rumah, jangan buat loan. Sebab kalau kita buat loan, kita hutang 2 kali. Kan? Bertebuk kena atas kepala aku. Anak aku kata, aku yang kena. Sebab saya buat renovasi rumah, buat loan. Kan? Ketebuk kena atas kepala aku. Anak aku kata kat aku kan. Kita kena buat renovation, hasil daripada duit yang kita simpan. Simpan. Ada duit baru buat. Kalau tak ada duit, jangan buat. Kan? Jadi, belajar untuk mencari sumber pendapatan. Ni tak kan. Kita tak ada duit, pergi hutang orang. Buat. Betul ke? Kadang-kadang aku iya benda macam tu. Sama juga dengan pelajar. Kan? Ini gerak dia. Kita kena berusaha ke arah itu. Kita rancang. Okey, kita laksana. Kita buat penilaian. Kerja buat kita tu bagus tak bagus. Kita memang mencapai tahap ke tak? Baru kita berhadapan dengan peperiksaan. Kan? Tu yang Paralimpik yang atlet angkat berat yang dapat emas ni, tengoklah dia punya keyakinan macam mana. Tengoklah kata hujah jurulatih dia kata macam mana. Dia memang buat macam tu. Dia tahu dah rekod dunia berapa, dia kena berlatih angkat berapa. Duk angkat baru dia boleh dapat emas. Kan? Begitu keadaan pecah rekod lagi kan. Memang orang yang dapat emas di Olimpik baru ni adalah orang-orang yang dia bukan takat dapat emas, pecah rekod pula lagi kan. Kalau tidak rekod dunia pun rekod dia. Sebab apa? Dia memang duk workout begitu. Sama juga dengan pelajar. Kalau pelajar memang duk workout 85, 90, 85, 90, dialah sumber rujukan. Dialah sampel terbaik dalam latihan. Kalau bab hujah, bab pandangan, bab apa, memang dialah yang dirujuk oleh kawan-kawan dia. Apa masalah dia? Tak ada masalah. Tapi kalau dia tak buat, kita nak kata macam mana? Kita bagi macam-macam alasan. Kan? Last sekali letak atas kepala cikgu lah. Kan? Macam tu lah. Macam PDPR kan. Macam PDPR kan. Letak atas kepala cikgu kan PDPR. Cikgu budak ponteng kelas tak mai. PDPR cikgu mengajak tak menarik minat lah. Lepas tu cikgu tu terpaksa berlakon. Pakai kostum. Nak ajak sign. Buat macam muka rimau. Make up. Hari-hari kena buat macam tu. Lepas tu mengajak pula budak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Budak-budak tu gelak. Cikgu ingat budak tadika. Macam tu. Kena agak kepala cikgu tu. Kalau budak tadika apa. Tapi budak tadika pun baru ni tengok YouTube kan. Mengajak. Dia cikgu tu pasang lagu apa. Utang-utang bunga apa semua tu. Dia main dengar tentang menyanyi tu ya. Dengar menyanyi tu syok. 24. Lepas habis nyanyi tu. Dia belah kan. Kalau cikgu main muzik macam tu ke? PDPR cikgu main muzik bagus macam duk petik gitar. Masa cikgu tu petik gitar, budak tu main. Lepas habis cikgu tu petik gitar, belah kan. Sebab tu saya memang suka yang cikgu-cikgu yang buat secara simple-simple ni. Tulis dekat majung paper, letak kamera jauh-jauh. Tengok ni saya tulis. Tunjuk main ni. Biar api cikgu tu sampai teropong dekat skrin ni. Mana kerja kamu? Saya nak tengok. Mana? Tulis. Mana dua, mana? Macam tu lah. Macam saya buat dekat geng Perak kemarin. Pasal PDPR kan. Saya kata, okey, tunjuk gelas. Gelas. Okey, tuang dalam gelas. Sampai saya nampak. Nampak gelas. Okey. Lepas tu, kalih gelas. Dia pun kalih. Pop. Nampak kan? Dia fokus kamera kat gelas tu. Nampak gelas tu atas meja. Fokus kamera. Saya tak mau tengok muka hang. Saya nak tengok kat gelas. Saya kata, gelas. Fokus gelas tu. Fokus. Fokus gelas tu, saya kata. Bagi nampak. Cikgu tu pun tarik gelas tu. Saya kata, apa yang kalut dengan PDPR? Saya kata, buat macam cikgu buat dengan gelas tu. Kan? Kalau budak pun mau, cikgu pun mau. Ni cikgu seorang bercakap, budak lena. Kan?
Lepas tu tak best lah pilih biar. Tak syok lah. Kena pergi sekolah bersemuka baru syok. Bersemuka pun hal lain dah dalam kelas. Sampai cikgu main katuk kepala hang. Baru hang jaga. Kan? Saat-saat nak pergi kencing. Saat-saat nak pergi kencing. Tak alasan di mana-mana kita kan. Kita akan bagi alasan. Sebab tu nak jadi pelajar hebat jangan bagi alasan. Kan? Sentiasa bergerak. Sentiasa cari makna. Sentiasa. Sebab tu kadang-kadang bila kualiti pelajar Cina kan. Saya minta maaf sebab sekarang ni kalau kamu nak tahu apa untuk masuk di maktab keputusan akademik 8A ke atas tu. 8A ke atas kan. Tahu lah budak-budak Cina yang cerdik-cerdik yang nak jadi cikgu tu kan. Keputusan mereka 9A, 10A mai jadi cikgu. Tahu lah nampak kerja mereka, tahu lah mereka buat. Kan. Kerja mereka kita tahu lah. Cara mereka buat presentation apa semua kita tahu lah kualiti kerja mereka. Walaupun cakap bahasa Melayu mereka bentang sebut kurikulum pun tak betul ya. Tapi mereka punya gerak kerja tu subhanallah kan. Tapi saya tak peduli pada penguasaan bahasa mereka. Saya peduli kepada kerja mereka. Kan? Kita ni cakap bahasa Melayu, mimpi pun dalam bahasa Melayu. Mimpi. Tengah-tengah tidur mimpi cakap Melayu. Tunggu sat. Tunggu sat. Tapi bila jawab paper bahasa Melayu, dapat C. Kan? Patutnya orang yang mimpi dalam bahasa Melayu ni, paper bahasa Melayu dia A. Kan? A plus tak lagi. Kan? Mimpi dalam bahasa Melayu. Tak tahu lah budak-budak sekolah agama ni kan. Macam mana kan. Tapi tak tahu lah saya. Tak tahu nak kata apa. Buatlah kan. Sebab tu kita kena bina. Bina jati diri kita. Kita kena bina. Tidak kita di belakang kan. Bila kita kena bina jati diri ni macam pokok tu kan. Biar sampai orang kagum. Dah politik kita pun jadi bahan cemuhan kan. Setahun tukar Perdana Menteri sampai ni kan. Nampak sangat kata kita rebut sama kita. Lepas tu hampa upload YouTube. Dalam YouTube apa yang saya kata ni kan. Saya bukan kata macam ni. Saya WhatsApp Astro Awani tu kan. Panggil orang yang mengulas pun. Ulas apa. Saya WhatsApp tu kat mereka. Dalam Astro Awani saya kata. Kan. Uduh kan kita. Okey. Tak ada apa-apa. Dah lah. Beli di kedai Melayu pun tak. Cari barang Melayu pun tak. Kedai apa halal pun buka nama kedai halal tapi rempah dalam kedai halal tu ada juga lempah yang daripada tempat lain kan. Tu payah kita kan. Sebenarnya kesungguhan kita tak tahu mana. Okey. Jual buah menipu, jual ikan pun tipu. Macam mana tuan kita saya pun tak tahu kan. Jadi tak tahu pelajar-pelajar sama agak saya kata macam tu ke apa nak bagi kesedaran kat pelajar. Pelajar macam mana apa fikir macam mana. Berduk tegih-tegih kan. Sebab tu saya selalu kata apa? Bila kita berada di sekolah agama, tanggungjawab kita ialah memastikan sekolah kita sekolah nombor 1. Boleh bersaing dengan sekolah mana-mana. Kan? Ni pelajar Kota Baru telefon saya malam kemarin buat GC, buat interview. Lepas tu tanya pasal akses pendidikan. Lepas tu tanya pula kenapa sekolah Cina lebih baik dibandingkan dengan sekolah kerajaan yang berada di pendalaman. Sekolah-sekolah Cina swasta ada akses pendidikan yang begitu canggih. Kan? Saya kata hang fikir macam mana? Akses pendidikan tu macam mana nak dapat? Dia kata apa? Semua tu kena ada keuangan. Saya kata pandai pun hang. Saya tak payah jawab pun dia dah jawab ni. Kita kena ada keuangan. Keuangan yang kuat untuk beli segala akses pendidikan tu. Segala kemudahan pendidikan tu. Kan? Ni nak minta duit nak beli akses tu. Dah beli akses tu pula.
bagi rosak lah kan. Bukan tahun ni ada 10, tahun depan jadi 12 kan. Kita tahun ni ada 10, tahun depan tinggal 5 lagi dah rosak. Sebab apa? Sebab tak bertanggungjawab. Kita tak bertanggungjawab kan. Kita tak kreatif langsung. Kita bertambah mundur kan. Tak ada menjadi kemegahan. Kita tak stand tall and proud kan. Tak ada kebanggaan. Patutnya pelajar sekolah agama ni kena bagi sekolah hampa tu jadi rujukan. Orang kagum. Hampa buat macam mana jihad hampa tu memang willpower gila. Maksimum habis lah. Buatlah macam mana pun. Tak tahu macam mana. Yang penting hampa kena dapat straight A ramai-ramai lah. Memang keputusan peperiksaan duduk di ranking nombor 1 lah. Bukan takat negeri Kedah lah. 1 Malaysia. Bukan takat sekolah agama bantuan kerajaan saja. Bukan nak dibandingkan dengan sekolah-sekolah agama bantuan. Bandinglah dengan sekolah mana pun, sekolah hampa nombor 1. Pasal apa nombor 1? Sebab pelajar dia memang gila babi punya. Kalau buat pelajar ni memang pulun habis-habisan lah. Memang skor kau-kau lah. Itu lah. Kalau tanya saya macam mana nak buat? Itu tangan pertama. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Hampa yang belajar, hampa tahu macam mana nak buat. Kan? Macam mana nak pulun, hampa tahu. Kan? Sebab tu kita kena apa? Macam tu. Macam ni dia kata apa? Cita-cita yang tinggi menyuburkan tabiat yang mulia. Cita-cita yang besar dan mulia menimbulkan fikiran yang luas dan tinggi. Sehingga ianya menjadi satu tabiat. Macam saya selalu kata kat anak-anak saya kata, kalau tidak ada tabiat, keluar tandas, ambil rambut yang berada di lubang air keluar tandas tu, sampai tua macam tu. Sampai tua kena ada seorang yang tukang ambil. Kan? Hampa terambil yang shampoo jatuh itu. Kan? Tu saya bukan kata direct je tu, saya kata ketika ceramah. Lepas tu anak saya pun follow sekali dalam online tu kan, dengar. Lepas tu saya tengok tak ada dah. Okey. Jadi biar dia jadi tabiat. Saya selalu kata apa? Kalau radio saya kata apa? Kebersihan tu biar jadi aktiviti harian. Masuk bilik air 5 minit cuci dulu tahu mana-mana. Lap cermin muka ke, basuh sinki ke, sebelum mandi tu 5 minit buat kerja dulu. Supaya dia jadi tabiat. Dan akhirnya dia akan menjadi satu perkara yang dibanggakan. Tapi kalau dah tak buat macam mana? Payah. Pelajar nak berjaya macam mana? Sebab tu pelajar kena buat. Saya tak mahu dengar alasan kami sekolah agama kami lah. Apa dia? Kan? Boleh kalau kita buat sungguh-sungguh. Kita cari jalan. Kan? Sekarang ni akses ilmu berlambak dalam internet. Kaedah nak jawab, kaedah nak kira, kaedah nak apa? Kaedah tanam pokok pun berlambak. Kaedah nak buat tanah tanam pokok pun. Tekan saja mesti keluar punya. Kan? Kalau kata resepi tu betul lah. Kan? Tekan saja apa hang nak masak lagi dia abang. Kan? Kau cara nak buat kuih cara ada yang buat kuih cara buah telur, ada yang buat tak buah telur, ada yang buat buah santan, ada yang tak buat buah santan, ada yang berani tulis kuih cara ikut resipi dia boleh lembut sampai 2 hari. Dia tulis dalam internet tu, hang nak apa lagi? Takkan nak buat perkiraan matematik, klik dalam internet dia ada. Kan? Sebab tu kita kena bincang dengan kawan-kawan kita dalam GC. Bincang, mari kita bincang ni, tengok hang Google zat tu. Ada hang Google. Ni ada ni kita share ni, dia keluar macam ni. Hang tengok ni. Ni dia jawab dia macam ni. Patutnya kita jawab macam ni ya. Sebab apa kita buat kerja tu? Sebab kita ada matlamat. Matlamat dia ialah nak menjadikan ianya sebagai kaedah untuk kita mencemerlangkan diri dan akhirnya mencemerlangkan sekolah kita dan akhirnya meletakkannya di barisan harapan bersama-sama sekolah-sekolah yang cemerlang lain. Tapi bila kita bercakap memang tenang, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi harap tak buat apa. Nak tengok TV. 47 hari mencintaimu lah, apalah semua. Tengok dah tahu dah. Tengok tajuk pun dia tahu lah.
7 hari mencintaimu tu maknanya seminggu ada 7 hari. 7 hari tu dia memang cinta sungguh lah. Cinta apa kalau tak ada duit? Kan? Mai tak ada duit, cinta apa? Masak kari ikan termenung, masak kicap ikan termenung, masak apa pedas ikan termenung, masak cabai ikan termenung, duk ulang ikan termenung tu lah. Pasal apa? Pasal tak ada duit. Jadi macam mana? Okey? Dah tak ada. Banyak dah. Lepas tu sembang. Ni tahun 2021 kita dah terpaksa menyediakan kemudahan pendidikan dengan laptop, dengan PC, dengan handphone, dengan internet sebagainya. Anak-anak ampau esok tu. Tahun 2031, 10 tahun lagi tak tahu macam mana. Kan? Entah-entah kena buat skrin besar apa di rumah. Kan? Kelas di rumah masing-masing. Anak kena ada bilik khas lah. Lah ni pun orang dah mula menyediakan bilik khas untuk belajar. Kan? Kena ada satu bilik untuk program belajar secara online ni. Macam mana? Tahun 2031 tak tahu lagi. Anak-anak hamba saya tak tahu lagi macam mana. Okey? Jadi ini keadaan dia. Sekarang kita kena tengok. Okey? Kita ada 15 minit. Okey? Kita kena. Kalau kita tak tukar, tengok adik-adik pelasapah dulu kata apa. Kan? Kalau kita tak tukar, memang tak boleh bertukar. Kan? Jangan mimpi kata masa depan kita akan bertukar. Jangan mimpi kata kehidupan kita akan berubah. Kita kena tukar habit kita, biat kita kena tukar. Daripada sekarang kita. Kan? Kalau kita memang seorang yang mencintai ilmu, insya-Allah anak-anak kita akan mencintai ilmu. Kalau kita jenis orang kerja kuat, insya-Allah anak-anak kita akan kerja kuat. Insya-Allah. Nampak tempih lah. Kita nampak. Sebab tu hampa kena jadikan diri hampa macam tu. Mudah-mudahan esok anak-anak hampa akan mudah belajar dia. Kan? Tak perlu lagi mak bapak duduk di tepi tunggu macam kelas PDPR, mak bapak kena tunggu anak belajar. Kan? Kalau tidak dia pergi tengok benda lain. Jadi kita kena ubah habit kita. Habit kita kena berubah. Okey. Okey. Sebab tu saya selalu pesan kepada pelajar, kita kena jadi baik untuk Tuhan menatijahkan perkara-perkara baik dalam hidup kita. Kan? Tepat janji Tuhan, setiap kerja baik yang kita buat, Tuhan akan balas baik. Baiknya di banyak tempat lah. Dengan ibu bapa kita kena baik. Di rumah kena baik. Dengan adik-adik kita kena baik. Jaga kebersihan. Sebab kebersihan itu penting dalam kehidupan kita. Rumah kita macam mana tu tak penting. Yang penting kebersihan tu kita kena jaga. Kan? An-nazafatu minal iman. Jaga kebersihan dalam rumah. Apa semua. Kan? Alatan-alatan belajar kita kena jaga. Lepas tu buat kebaikan, bantu ibu bapa kita. Buat kerja-kerja rumah, apa semua waktu-waktu kita free. Dan tapi kalau sampai peringkat kita terpaksa bantu mereka bekerja, mencari pendapatan kerana ibu bapa kita tak boleh mencari pendapatan, maka kita terpaksa berhenti sekolah dan pergi bekerja. Tapi kalau ibu bapa kita masih boleh, kita bantu mereka untuk meringankan beban mereka supaya dengan pendapatan mereka itu kita boleh terus belajar dan cemerlang. Ni kita habiskan pendapatan ibu bapa mereka, kita tak cemerlang mana pun, dia dah penat dan setengah gila dah. Cari pendapatan, sediakan kemudahan untuk kita pula buat cincai. Itu salah satu daripada proses-proses untuk kita mendapat kehebatan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya kita kena buat. Kan? Yang baik bila kita kata sampai taubat ni dia lain lah. Taubat ni yang kira terakhir ni. Yang kata taubat ni. Kita bermula dengan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita. Ini yang digambarkan di sini ni, dia nak gambarkan apa? Dia nak abar kata perubahan-perubahan kecil yang harus kita buat. Kan? Untuk kita mencapai tahap yang terhebat. Kan?
kadang-kadang bila kita tidur kan, kita pegang buah tasbih, tidur, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau orang tanya kita, weh, pasal apa nak tidur kena istighfar? Bukan apa, nak minta ampun pada Allah supaya Tuhan memberi keampunan. Kan? Macam saya nak kata macam mana, tak tahu kan. Tapi saya terpaksa bagi contoh anak saya. Anak saya dua-dua semester baru ni. And dapat 4 flat. Semester 1 dapat 4 flat. Semester 2 pun dapat 4 flat. Dan abang kakak dia kata heran pakai hantu apa. Tapi memang anak yang keempat ni saya nampak gerak kerja dia macam lain kan. Kerja dia dengan sembahyang dia, dengan kaedah tafakur dia kan. Bukan orang biasanya yang pegang tasbih ni orang tua-tua pegang tasbih kan. Orang muda-muda macam pegang tasbih. Tapi anak saya selalu duduk sebelum nak tidur kan. Mayang. Saya duduk kadang-kadang buka bilik dia nampak lah kan. Di sana ada bantuan Allah. Itu yang saya tak kata apa-apa. Sebab tu saya semakin kuat untuk menyatakan hujah bahawa kita kena memohon keampunan daripada Allah untuk Allah membantu kita dalam kerjaya hidup kita seharian. Tambah pelajar. Pelajar kena rajin munajat. Kan saya selalu kata formula yang Tuhan bagi dalam Quran tu. As-sabirin, was-sadiqin, wa-qanitin, wa-munfiqin, wal-mustaghfirin bil ashar. Memunajat dan memohon ampun pada waktu sahur. Okay? Jadi kita kena buat lah. Jadi kita kena terus belajar, baca kan. Kalau saya selalu bagi formula belajar apa. Saya selalu sebut dulu lah. Kalau saya bagi talk motivasi, saya sebut belajar ni apa? B itu apa? Baca banyak. Kan? Pelajar kena banyak baca. E itu apa? Emosi under control. Kena kawal diri. Jangan bebai apa semua kan. Takut lagi kita lupa apa yang kita baca. Tu apa? Latihan. Kena buat selalu. Buat banyak. Buat. Lagi ada latihan. Buat. Tu macam saya kata tadi kan. Orang nak lompat tinggi tu, dia kena lompat. Dia kena bar dia. Takat mana dia lompat. Tu apa? Atur aktiviti buat sesuai. Learning kita tu siapa? Kita adalah pelajar. Kita kena atur aktiviti kita sebagai seorang pelajar. Bila ada kelas, bila nak buat latihan, bila semua latihan kena hantar kat cikgu. Kan? Jangan segan latihan kita terukkan latihan tak betul kan hantar. Kan? Hantar dulu. Kalau tanya kalau cikgu kata ni kenapa betul, kita pun betul kan. Kita jangan anggap itu satu perkara yang membebankan. Kita kena anggap dia adalah satu fun, satu game ya, satu permainan. Hantar kerja cikgu patah balik, kita buat perbetulan sampai peringkat kerja kita itu dikagumi. Akhlak biar terpuji. Tu yang saya selalu bagi contoh apa kan. Sampai peringkat orang tanya anak siapa tu. Puas hati. Bagusnya. Nampak tu. Impak dia nak pergi kat mana tu? Nak pergi kat mak opak dia tu. Bagusnya. Dia nak pergi kat mak opak dia kan. Biar orang puji. Akhlak dipuji orang. Kan? Jasmani kena kuat. Kena sihat. Lepas tu kena jaga. Kan? Tidur kena cukup. Ni. Tengok TV. Berjaga malam sampai tak tidur-tidur. Lepas tu esok kelas PDPR lain tau. Kan? Lepas tu. Rohani kena kental. Kita kena kental rohani. Hubungan kita dengan Allah tu kena cantik. Kita tahu bila nak apa Yasin. Bila nak baca Yasin. Bila nak baca. Semua formula-formula ni semua ulama-ulama kita bagi dah. Yasin tu maknanya dia jadi rutin harian. Sebab tu Yasin ni kena hafal. Duduk di mana-mana boleh baca. 6 muka surat je. Pelajar sekolah agama memang kena hafal Yasin. Kan? Sambil-sambil Yasin ni. 6 muka surat je. Kan? Kalau saya selalu kata apa?
Yasin ni baca dalam solat sunat awabim. Solat sunat di antara maghrib dengan isya. Ada 6 rakaat. Kena baca di situ. Kena buat lah. Dah nak kata macam mana. Istighfar. Zikir. Sebab tu dalam kajian saya kan. Tazkiyatun nafs. Ialah menggunakan formula zikir lepas semayang. Kita kena duduk lepas semayang tu. Duduk berzikir sampai habis. Maknanya kita bagi masa untuk kita mendapat perhatian daripada Allah. Kan? Paling lekeh kita duduk lepas kita bagi salam tu sampai kita baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Paling lekeh sampai tu. Kata biar sampai habis. Sampai baca doa. Sampai ya latifu ya kafi tu kena baca juga. Kena jadi amalan. Lah ni kita mula tinggal lah. Kita pilih-pilih waktu ya. Patutnya semua. Lepas la ilaha illallah tu kita ratik pula 100 kali. Itu adalah proses-proses untuk kita mendapat redha Allah. Maknanya kita cari Allah, cari Tuhan kita di antara maghrib dengan isya. Lepas isya tu kita buat latihan. Pukul 9 orang buat latihan apa semua. Kan? Tapi lepas isya tu kita semayang dah siap-siap sunat witir. Sebab Nabi tak pernah tinggal sunat witir. Nabi kalau pergi musafir bersama sahabat, Nabi tak semayang sunat-sunat yang lain. Tapi witir Nabi takkan tinggal. Ini juga menjadi amalan Allah yarham Tuan Guru Ni Aziz. Witir jangan tinggal. Witir 1 rakaat. Jadi pelajar pun jangan tinggal witir. Masa witir, okay, berdoa, ya Allah tolong. Bagi pemudah belajar, Allah bagi dapat A dalam peperiksaan insyaAllah. Okey. Dan akhirnya kita kena kemas kini segala tindakan kita. Untuk kita berjaya dalam kehidupan. Mana pelajar kena kemas kini segalanya. Okey. Jangan harap dia adalah satu luck. Kan? Nasib. Tapi kalau di sini dia cerita pasal nasib. Okey. Tapi nasib di sini nasib yang baik. Maknanya kalau ada orang buat apa-apa yang jahat kat kita, kita jangan balas apa-apa. Kita wait and see, insya-Allah. Nanti kalau nasib kita baik, Tuhan akan buat kat dia apa-apa. Ini maknanya kita masih lagi menunggu balasan buruk daripada Allah untuk buat kat orang yang buat kat kita. Tak payah. Kan? Sekarang ni kita kemas kini segalanya untuk kita dinatijahkan sesuatu yang baik daripada Allah. Okay? Supaya Allah memberi balasan baik itu. Supaya di atas segala kerja baik kita, Tuhan akan buat sesuatu yang baik. Okay? Semua ni adalah perancangan. Kita kena rancang dengan baik. Kita kena buat dengan baik. Okay? Kita kena pastikan segala tindakan, segala usaha kita menatijahkan sesuatu yang baik. Kita well plan. Sebab kita nak yang terbaik. Kita nak jadi pelajar cemerlang. Kita nak dapat A dalam peperiksaan. Kita kena well plan. No reason, please. Saya banyak kali kata kat pelajar. Jangan. Tambah pula kita ni pelajar-pelajar Islam. Kita jangan bagi alasan. Kita kena cari kaedah mana pun. Tu pelajar-pelajar yang ambil stam semua tu. Kan? Kena. Jangan kata tak boleh kami nak kena hafal stam ni nak kena lulus semua subjek kalau tidak nak kena ulang semula. No. Kan kena lulus semua subjek ke apa ke hafal. Dulu saya di pondok pun hafal. Dulu saya di pondok hafal. Matan Jarmiah tu hafal. Al-kalamu huwal lafdhu muraqabu mufidu biwadi'in wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dalam keadaan tak tahu nak guna pun hafal. Sebab dah ustaz-ustaz suruh hafal. Okey? Jadi tak ada masalah. Buat je lah kan. Jadi lepas tu munajat daripada Allah. Kan? Sebab tu minta kan. Masa ambil uduk tu minta. Sambil-sambil ambil uduk minta doa kat Tuhan. Supaya Tuhan bagi sinar cahaya pada panca indera kita. Kan? Sambil-sambil nak tidur. Baring tu. Mohon keampunan daripada Allah kan. Tak perlulah, bukan saya nak kata tak perlu, siapa yang mampu buat lah nak bangun tahajud malam semua kan. Kalau yang mampu tu bangun tahajud pukul 5.30 pagi, tak apalah yang mampu.
Yang tak mampu tu sebelum nak tidur tu bermunajat lah kepada Allah. Ya Allah tolong, ya Allah nak paksa tu ni, ya Allah. Kesian mak, ya Allah. Kesian ayah, ya Allah. Mereka tunggu lama, ya Allah. Tolong bagi kejayaan, ya Allah. Please, ya Allah. Nak bagi mereka seronok, ya Allah. Bagi kejayaan tu. Belum nak tidur. Kita pelajar Kita pelajar. Kan? Kalau saya ni pula kan, saya tak dulu minta apa sebelum tu. Ya Allah tolong, ya Allah. Bagilah laluan mudah, ya Allah. Tapi dah balai polis minta kebenaran, mereka tak bagi juga. Tapi tengok mak saya di Greek tu. Dulu mak saya duduk kat gurun. Duduk dengan adik boleh happy tengok kan. Dah ni mak saya duduk engkau saya di Greek tu. Tak boleh lah nak merentah daerah. Tak boleh nak merentah negeri lagi tak boleh. Pergi minta di balai apa Tikan Batu pun tak bagi. Tak boleh, COVID kita tinggi. Kan tiba-tiba Tuhan mentakdirkan universiti panggil anak saya. Sebab dia jadi AJK 20 hari bulan ni. Kena balik ke UPSI untuk mengurus pelajar-pelajar baru. Jadi saya pun membuat perancangan untuk pergi ke Tanjung Malim. Kami nak pergi ikut Greek. Lepas tu singgah tengok mak lah Dia tu kan. Akhirnya Tuhan kabul juga kan. Tapi tak tahu lagi 20 hari bulan baru nak pergi kan. Apa pula halangan yang bakal akan muncul nanti tak tahu lagi kan. Tapi sebelum tidur tu kan selalulah bermunajat kepada Allah. Mohon keampunan dan bermunajat. Jadi pelajar-pelajar tolong buatlah kerja tu kan. Itu sajalah dalam masa 1.5 jam ni kan. Kalau nak ikut PowerPoint yang disediakan banyak lah. Saya sedia 40 lebih PowerPoint. Cukup setakat tu, mudah-mudahan ianya boleh membantu pelajar untuk terus cemerlang, gemilang, terbilang. Okey. Okey, Tuan Pengetua pada nampak ya. Okey. Okey. Untuk terus berjaya dengan jayanya. Okay, hai, bye-bye. Wacaya lu alam. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Sukiman. Alhamdulillah jemputan kita diterima dan banyak mutiara-mutiara di situ. Sekiranya dimanfaati oleh pelajar. Dan banyak terima kasih. Biar bagi pihak pengurusan saya mengucapkan terima kasih dan kita doakan yang semoga Tuan Sukiman, satu keluarga semuanya sihat dan tolong juga doa untuk kesejahteraan dan juga kejayaan Masdi ini. Ya. Terima kasih banyak-banyak yang mampu saya ucap. InsyaAllah. Sama-sama insyaAllah. Okay. Habis dah pun ketua. Habis dah, terima kasih. Yang tu yang termampu ucap. Ya. Sama insyaAllah kita doa pelajar kita berjaya. Terima kasih pada Tuan Pengetua dan terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Sukiman bin Harun di atas rambut yang disampaikan tadi. Banyak ilmu yang dikongsikan bersama. Diharapkan pengisian informasi nasihat yang disampaikan tadi, pelajar-pelajar boleh cuba amalkan. Tak boleh mula banyak, kita mula sikit-sikit. Okay, seterusnya kita dapat manfaatkan dalam kehidupan seharian. Jadi dengan itu kita telah pun berada di penghujungnya. Dengan ini majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Sukiman. Diharapkan beliau sekali lagi untuk berkongsi ilmu dan pengalaman bersama-sama dengan pelajar kita, pelajar Semasdi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Saya kalau tahu pengetua ada, sepatutnya pengetua yang bagi tahu. Pengetua yang bagi motivasi sepatutnya kan. Sebab kami duk dengar motivasi pengetua di masjid. Bila pengetua baca khutbah, kami dengar motivasi tu. Okey. Terima kasih semua. Selalu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.